أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama kali sama-samalah kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berjumpa lagi pada malam ni. Malam yang kedua, dan insya-Allah kita teruskanlah majlis kita hingga sampai masuki di dalam bulan Ramadan. Maka apabila sampai bulan Ramadan, kita penuhkanlah pengajian kita, program kita. Selain daripada kita nasihat agama, tadarus Quran, ataupun kita belajar mengaji bahasa Inggeris dan qiraati bagi orang tak pandai lagi baca surat besar, itu program yang kita nak adakan di dalam bulan Ramadan. Maka sama tara kita nak masuk di dalam bulan Ramadan lebih kurang 4-5 hari lagi. Maka insya-Allah kalau amat tak uzur, masa ni kita ada majlis tazkirah, peringatan untuk amat sendiri dan sidang yang mendengar duduk kawasan rumah. Sama tara kita nak tidur masuk bilik, insya-Allah kita ada sikit sebanyak pesanan daripada Nabi SAW. Jadi tajuk amun nak berkecek pada malam ni, hingga sampai masuk bulan Ramadan, kita nak berkecek masalah dengan keadaan semasa hari ni. Kerana zaman kita hari ni boleh kata akhir, dekat-dekat nak kiamat dah. Kalau kita mengikut kajian, orang bukan Islam sekalipun, mereka percaya kata dunia satu hari akan hancur. Ada apa kita orang beriman ni, kalau orang tak kaji kata dunia sikit lagi nak hancur sekalipun, iktikad kita ni kita beriman lama-lama dah. Kita percaya kejak di dalam hati bahawasanya kiamat ini adalah wajib bagi kita kena beriman. Walaupun tanda-tanda, alamat-alamat, isyarat kata dekat nak kiamat lama lagi sekalipun, wajib ke atas kita kena pegang kejak di dalam hati kata kiamat ini akan berlaku. Cuma kita nak letak hari bila masa berlaku kiamat tu kita nak royak tak leh. Kita nak menentu hari tak leh. Bila kau kiamat itu kita nak royak tak leh. Hingga siapa Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pun Tuhan tak beritahu. Malaikat Jibril pun Tuhan tak beritahu. Kalau kita kira dua orang ni, Nabi sendiri digelar kata Sayyidil Mursalin, lebihnya dia afdalil makhluk, selebih-lebih makhluk. Tapi Tuhan tak beritahu lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang paling lebih di atas muka bumi. Dialah paling lebih, dialah yang paling mulia dunia akhirat. Begitu juga malaikat Jibril alaihi salam. Dia ni ketua bagi para malaikat. Malaikat sebanyak-banyak malaikat di atas langit, dialah paling kedebel sekali. Dialah malaikat yang paling lebih sekali, mulia sekali. Maka dua orang ni pun mengaku kata kiamat ni tak tahu kata bila masa berlakunya. Hanya Allah Ta'ala lah yang tahu bila kah berlaku kiamat. Seperti mana hadis Nabi SAW di dalam kitab sahih riwayat oleh Muslim, makruf kata hadis ni hadis Jibril
ataupun Jibril, boleh kita panggil dua. Jibril pun boleh kita sebut, ataupun Jibril pun boleh kita sebut. Tapi Jibril ni jarang orang sebut. Banyak ke kita duk sebutnya malaikat Jibril. Tak apalah, dua-dua nama ni boleh kita sebut kedua. Maka hadis Jibril ataupun hadis Jibril, satu kali Nabi SAW aduk mengajar para sahabat. Sebab amo duk mengajar ni lah. Tapi amo mengajar ni orang tak ada depan. Tapi keliling kawasan rumah. Alhamdulillah pakak-pakak duk dengar. Jadi Nabi duk mengajar zaman dulu. Mengajar zaman dulu ni tak ada menadah kitab. Tak supaya kita lah ni. Kita lah ni menadah kitab lagi. Ada dengan live lagi. Walaupun kita duduk sini, orang mengajar duduk jauh. Orang mengaji pun duduk jauh. Kadang-kadang negeri lain, jauh. Bukan setempat. Tapi boleh duduk mengaji. Boleh duduk berdengar. Boleh bersapa agama, bersakut apa ni, melalui dengan alat-alat moden di hari ni. Maka orang panggil mengaji juga. Jadi nak oyak kata hadis ni satu ketika Nabi SAW duk sedang mengajar. Kalau kita gambar orang duk bayar kat masjid tu kat balah tu lah. Pelaga lutut. Berapat cik. Kitab tak ada telinga. Nabi sendiri tu kitab dah. Mana kalau Nabi duk sedang mengajar, maka mari seorang lelaki mari jumpa dengan Nabi SAW. Mari berapat dengan Nabi. Minta izin dulu. Ni orang panggil cara beradab. Minta izin ke Nabi, bolehkah aku nak masuk berapat denganmu, hei Muhammad? Puak sahabat duk dengar tu. Puak sahabat duk dengar seorang lelaki minta izin ke Nabi nak berapat. Rapat-rapat cik pelaga lutut. Kata setengah ulamanya, tapak tangan malaikat Jibril tu tak di atas paha Nabi SAW. Nak royak kata rapat-rapat sungguh. Maka puak sahabat tengok perbuatan seorang lelaki nampak pelik, ajib. Kenapa? Kerana kita kalau sama-sama sekapun ni kita kenal. Tapi para sahabat tu tak kenal, kata orang ni mari di mana tak tahu. Rupa-rupanya nampak serupa dengan mari jauh. Tapi kalau tengok keadaan dia, tengok kelakuan dia tu serupa dengan orang dekat je mari. Dengan pakaian pun tak ada kata bergeduk. Cuma ya berkabut. Ataupun ramak pun jadi bermenyok. Dia cuci bersih. Kalau orang mari jauh ni, kalau naik kuda lah, kita lah ni tak apalah kenderaan kita kereta. Dan kalau orang naik mutu, bawa derah mari jauh ni, tengok rambut, tengok air mata merah, kita boleh kenal kata orang ni mari jauh. Ada makian kalau kenderaan zaman hari tu kita kata kuda. Jibril naik kuda mari ni, puak sahabat tak kenal, walaupun sore pun tak kenal kata orang ni mari mana tak tahu. Tahu-tahu kata orang ni mari jauh, tapi tengok pakaian, tengok rambut, tengok mata tu serupa dengan orang dekat je mari. Ini satu heran para sahabat. Dia tengok jadi heran, terkejut tengok. Bawa siapa tempat Nabi duk ceramah tu minta hei Muhammad, boleh ke tak aku nak berapat dengan kamu? Nabi kata boleh, mari. Malaikat pun masuk berapat dengan Nabi SAW, ambil dua tapak tangan dia letak di atas paha. Maka tiga soalan hak malaikat tanya. Para sahabat senyap, tak ada kata apa, tak ada tanya, tak ada lari apa. Pakat duk tengok, kejut kata seorang ni bukan orang biasa. Lebih-lebih lagi Sayyidina Umar tengok tu nampak pelik sangat orang ni. Tiga perkara malaikat tanya Nabi Muhammad SAW. Soalan yang pertamanya, akhbirni ya Muhammad. Cuba mu cerita, hai Muhammad, apakah iman? Mula-mula sekali tanya. Nabi pun jawab rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama percaya kepada Allah. Tu hang siapa 6 perkara. Baru cukup 6 perkara Nabi jawab. Malaikat Jibril kata ya betul, hai Muhammad. Mu jawab ni betul. So
Dan soalan yang kedua, malaikat Jibril tanya lagi, akhbirni ya Muhammad anil Islam, cuba meroyak Islam. Nabi pun jawab, rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah, yang keduanya sembahyang, yang ketiganya puasa, zakat, haji. Cukup 4-5 perkara. Lepas pada tu malaikat orang tanya Nabi kata kena, betul hai Muhammad. Mari soalan yang ketiga tanya lagi, akhbirni ya Muhammad, cuba mu cerita hai Muhammad anil ihsan, apakah ihsan? Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, hingga sampai akhir hadis tu. Mengibadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu tu nampak Tuhan. Kalau kita semaya ke, seolah-olah kata kita ni nampak Tuhan. Kalau kita puasa ke, seolah-olah kata kita ni nampak Tuhan. Tiap-tiap ibadat yang kita buat, seolah-olah kata kita buat ni, kita nampak Tuhan. Pak kita nampak ke tak Tuhan? Jawabnya kita tak nampak Tuhan. Tapi nampak sini nampak dengan mata hati. Bukan nampak supaya kita nampak sama kita. Itu makhluk. Kita duk nampak rupa tu, duk nampak orang duduk gitu, duduk gini atas ke bawah, ke kanan kiri depan belakang, nampak balah tu orang panggil nampak makhluk. Adapun Allah Taala laisa kamitslihi syai'. Tak serupa dengan makhluk, kita kena sepak situ tu. Maka nampak sini maknanya kita nampak dengan mata hati. Itu makna ihsan, 3 perkara. Sampai itu kata ulama, kita nak kenal agama, iaitulah 3 perkara ni. We ada 3 perkara ni. Satunya kena ada iman, yang keduanya kena ada Islam, dan yang terakhir, yang ketiga kena ada ihsan. 3 perkara ni barulah sempurna agama kita. Kalaulah kita semaya, kita puasa tapi iman di dalam hati tak ada, duk syirik dengan Allah Ta'ala, semaya pun tak jadi, keduk kacau berak pun tak jadi, tak ada boleh nama sekali. Iman ni hak nombor 1. Iman ni kita kena kejak sungguh. Tiap-tiap perkara hak Nabi royak, tiap-tiap perkara hak Tuhan sebut di dalam Quran, wajib kita kena beriman habis. Maka salah satu daripada rukun iman, iaitulah kita kena beriman kata satu hari akan berlakunya hari kiamat. Ni tajuk kita nak berkecek malam ni. Maka amo berasa apa sangat pentinglah tajuk ni pada hari ni. Kerana kita duduk di hari ni hampir dengan kiamat. Dekat sangat dengan kiamat. Amo berasa pun kalaulah 100 jakah di hari ni kita duduk jakah yang ke 90 lebih. Tak berapa jakah lagi sampai hari kiamat. Sampai tu kena berkecek di hari ni. Dah kiamat ni serupa dengan mati. Buku mati pun kena berkecek. Mati, bila mati kita tak tahu. Tapi kena berkecek buku mati. Kiamat akan berlaku, wajib kita kena beriman. Tapi bilakah berlaku kiamat kita tak tahu. Sungguh pun kita tak tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu, Nabi sendiri pun tak tahu. Sungguh pun begitu, tapi tanda-tanda ataupun syarat-syarat ataupun alamat kata dekat nak kiamat ni ada. Serupa dengan mati. Mati ada tanda. Walaupun kita kata mati ni bila kita tak tahu. Kadang-kadang orang tu muda lagi, mati dah dia. Orang tu tua tak mati lagi. Ni nak royak kata buku mati ni kita nak menentu hari tak boleh. Walaupun kita tua, nyawa tu pun tak tahu lagi bilakah Allah Ta'ala nak cabut nyawa kita. Tapi kita kena buat persediaan dah. Kena cadang dah bekal. Itu bagi orang baik. Bagi orang molek, bagi orang sedar diri, dia kena cadang dah bekal. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ni orang cerdik. Nabi kata al-kayyisu orang cerdik. Cerdik sini bukan kata cerdik mengaji tinggi. Ada setengah-setengah orang pahal kata mengaji tinggi ni cerdik. Orang kerja makan gaji kerajaan sampai ke 2-30 ribu sebulan. Orang ni makan gaji sampai 4-50 ribu sebulan. Ataupun orang ni kerja makan gaji sedap. Boleh bawa kapal tubang. Boleh kerja mau sakit. Boleh jadi tanai kuam. Boleh jadi pelak ampel. Boleh jadi tok nabi, tok meneh. Orang ni kekek orang cerdik. Nabi kata bukan. Maksud orang cerdik yang Nabi sebut di dalam hadis, iaitulah mandana nafsahu. Mereka
duk mengira-ngira, duk menghitung akan hawa nafsu dia. Duk cek diri sendiri. Supaya amo berkecek dah semalam, ni dekat-dekat nak puasa ni kita kena hisap diri, kena muhasabah diri. Kata aku ni dekat dah nak masuk bulan Ramadan, apakah persiapan kita? Kita kena tahu, kita kena kenal gapo Ramadan. Ramadan nak mari cari kita, kita kenal tak lagi. Kalau kita tak kenal lagi di hari ni, kita kena kutip. Ambil mengaji ke, ambil tahu ke, tanya orang ke, kita kena mendengar ke. Kita kena tahu. Kalau lah kita tak tahu Ramadan, kita tak tahu kelebihan puasa. Apakah hikmat puasa, sebab gapo kau Tuhan suruh puasa, kita tak tahu. Orang berak ratik. Orang tak makan, kita tak makan ratik. Orang semaya ratik. Jadi turun orang. Buat dengan turun orang ni, kita bukan buat dengan hati tak. Orang buat dengan hati ni, barulah dia berasa serentak dengan ibadat. Kalau dia kenal semaya, serentak dengan semaya. Kalau dia kenal puasa, dia berasa sedap dengan puasa. Walaupun rupa zahir kita tengok orang tu berak. Makan tak boleh, minum tak boleh. Nak tengok muk siap pun tak boleh. Membatalkan amalan puasa. Nak dengar muk siap pun tak boleh. Kena baca Quran, kena semaya sunat. Kena buat tu buat ni di dalam bulan puasa. Walaupun kita tengok penat, tetapi hakikat sebenarnya orang tu serentak dengan puasa. Sahabat duk berdoa sangat. Ni bulan lagi nak masuk bulan Ramadan, mereka duk berdoa dah dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan ku, minta lagu siapa cepat-cepat, minta lagu banyaklah. Masuk di dalam bulan Ramadan, minta lagi panjang umur, mudah-mudahan aku boleh puasa lagi tahun ni. Walaupun tahun yang terakhir pun minta lagu dia lagi. Itu berdoa oleh para sahabat. Kita pun kena berdoa lah. Dekat-dekat nak habis bulan puasa, berdoa pula dah. Ya Allah, ya Tuhan ku, minta lah panjang lagi lah bulan Ramadan, sama lagi lah bulan puasa. Berasa tak cukup. Kenapa? Kerana sedap. Pak kita cuba teracik tengok. Tak berapa hari lagi nak masuk bulan puasa, ada setengah-setengah orang berasa serabut dah belah-belah. Orang suka nak masuk bulan puasa ni. Dia kena berasa suka, berasa mujuk. Orang nak sambut menatu ni, dia kena suka belah-belah. Nak boleh menatu baru, nak boleh orang baik, nak boleh orang berjuruh, nak boleh orang kaya, nak boleh orang lebih. Anak tok meneh, anak tok neben lah. Menatu kita ni. Kita ni kena berasa mujuk dah belah-belah. Tapi kalau menatu tu orang pereh, anak orang duk kutik sekerak, anak orang duk menyapu kat tengah batas, anak orang jadi parung, aku mau sekolah kan, duk menyapu aku mau sekolah. Kalau anak lapis tu kita tak ada berasa gemas sangat. Tapi kalau anak orang lebih ni kita kena berasa mujuk. Maka bulan puasa ni bulan yang paling lebih sekali. Selebih-lebih bulan Ramadan. 12 bulan puasa lah bulan yang paling lebih sekali. Hingga siapa ada satu malam ni siapa buat amal ibadat lebih baik daripada 1000 bulan lagi. Ada sebut di dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar ni kalau siapa-siapa buat amal ibadat lebih baik daripada 1000 bulan lagi. Bukan 1000 bulan, khairun, lebih baik lagi. Pas 1000 bulan ni kalau kita menghitung tahun 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Pas 83 tahun ni penuh dengan ibadat, penuh dengan sembahyang, penuh dengan baca Quran, penuh dengan amalan tu amalan ni. Bukan kata 83 tahun hok buat sungguh setahun 2 tahun dekat nak mati ning je. Bukan. 83 tahun ni penuh dengan ibadat. Maka malam Lailatul Qadar ni berada di dalam bulan Ramadan. Duduk dalam bulan puasa. Sampai itu lebihnya bulan puasa ni. Kita kena sambut jadi baik. Maka cara kita nak sambut di hari ni kita kena buat persiapan dah lah. Orang kalau tahun ni ditakdir Tuhan boleh buat haji. Kita katalah aku tahun ni nama naik kata boleh buat haji. Kita berasalah duk tunggu banyak tahun dah. Duk buat sore dengan tok seh. Duk bayar harga tu, harga muka ni beli tiket.
duk potong kain baju, beli beg untuk nak isi kain baju. Macam-macam lah. Orang duk cadang pergi ke Mekah kan. Datang-datang tak saya kata kena. Tak saya kata kena bersipir tu tak hanya hari dah. Kita duk bersipir lama dah, duk cadang lama dah. Nanti tunggu hari je. Tak saya kata esok kita nak pergi. Tak ada apa, esok lagi. Malam ni makan tak tidur, duk sipai kain baju, lipat kain baju, gosok kain baju, gapo lagi duk tengah cek berhabis. Tu nak ayat kata mujur. Kita boleh buat haji. Semua hidup sekali tak apa dah. Habis sampai ke beratus-ratus ribu tapi serenok dengan haji. Gidah dengan siapa nak pergi pula. Habis dah sampai ke beratus ribu kelik mari, duk tergamar lagi. Gamar hok Mekah tu. Orang tak biasa pergi, dia tak tahu rasa Tapi orang biasa pergi dah tu, kelik mari duk doa nak minta nak pergi pula. Ni serenok dengan buat haji. Demikian orang serenok dengan puasa. Dekat-dekat nak masuk bulan puasa ni dia buat persiapan dah. Gapo persiapan Ramadan? Kita kena suci diri, bersih diri, bertaubat dengan Allah Taala. Supaya dengan amal berkecek dah semalam, amal tak mau panjanglah ni. Cuma tajuk nak berkecek malam ni gapo ke alamat-alamat kiamat. Kalau tanya kata bila nak kiamat, tak usah tanyalah tu. Tak usah tanya, tak mau jawab tu. Kita tanya tu guru lain, kalau boleh jawab ke? Kita tanya bapa lain. Hok aling, hok bijak, hok keramat kita tanya hok tu. Tak boleh jawab ke? Tak boleh jawab. Dalil Jibril dengan Nabi sendiri pun Tuhan tak beritahu. Fala ya'lamuhu illallah. Tak ada siapa boleh tahu illallah kecuali Allah lah yang mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Baik, selepas daripada malaikat Jibril tanya 2-3 soalan, Nabi boleh jawab habislah tu. Tanya masalah iman, Nabi jawab 6 perkara. Tanya masalah Islam, Nabi jawab 5 perkara. Tanya masalah ihsan, Nabi pun jawab. Cukup 2-3 jawab Nabi jawab. Lalu itulah malaikat tanya, bila kau kiamat, hei Muhammad? Tanya kiamat. Tanya Nabi. Jadi soalan ni pernah dah. Ketika Nabi Isa alaihissalam jumpa dengan malaikat Jibril. Nabi Isa ni dekat-dekat nak kiamat, dia akan turun pula ke bumi. Nabi Isa. Salah satu Nabi yang tak mati lagi Nabi Isa. Kerana tugas Nabi Isa ni duk tunggu nanti kiamat. Apabila tunggu kiamat, dia akan turun, dialah nanti bunuh Dajjal. Dekat-dekat nak kiamat. InsyaAllah kalau dia dengan masa, amo nak baca. Amo nak oyak cerita ketika Nabi Isa turun mari bumi, kerja dia nanti bunuh Dajjal. InsyaAllah kalau dia. Cuma untuk malam ni amo nak oyak tanah-tanah kiamat dulu. Jadi Nabi Isa pergi jumpa dengan malaikat Jibril, tanya malaikat Jibril. Hei malaikat Jibril, aku nak tanya bila kau berlaku kiamat? Muka tugas dia nanti bunuh Dajjal kan? Maka Jibril katakan, aku tak tahu kiamat tu bila. Malaikat Jibril katakan, dia kata mal mas'ulu anha bi'a'lama bis-sa'ili. Itu jawapan malaikat Jibril. Dia kata, orang tanya ni lebih tahu daripada orang kena tanya lagi. Maknanya tak ada kena tanya lah buku ni. Buku kiamat bila, aku tak tahu. Ini jawapan malaikat Jibril. Tapi cerita hadis Bukhari, hadis Jibril ni, Jibril mari tanya Nabi. Jibril tanya supaya dengan Nabi Isa tanya Jibril. Tapi hak ni Jibril mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi duk mengajar sahabat. Sahabat duk dengar kecek dua tu. Tanya tentang kiamat, bila kau hai Muhammad? Maka Nabi jawab supaya dengan Jibril jawab terhadap Nabi Isa alaihissalam. Jawab katakan, orang kena tanya dengan orang tanya ni lebih tahu orang tanya lagi. Lebih tahu orang tanya lagi dengan orang kena tanya ni. Maknanya aku nak jawab tak boleh. Aku nak royak tak boleh. Dia bagian nak royak tak boleh, tak usah nak royak.
Kalau kita tak tahu tak usah duk royak. Kita royak bagi hak kita tahu je. Kita menyapa aku orang, mengajar aku orang, bagi hak kita tahu. Bagi hak kita tak tahu jangan duk royak ke orang. Itu salah besar tu. Maka Nabi tak jawab. Bila kau berlaku kiamat Nabi tak jawab. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala itu saat ini dalil ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia panggil hadis Jibril. Mari kita tengok satu ayat. Allah Taala katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Surah ni kalau kita nak tengok di dalam Quran, duduk di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke tak silap maupun 87. Boleh kita balik sana di dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke 87. Ke 187 tu amo tak siaplah. Kita tengok sendiri dah. Wasa-wasa pun 87. Amo pun tak ada mengapa katik. Dah. Nombor ayat tu. Kalau ayat tu boleh kira juga. Allah Ta'ala katakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Hei Muhammad, kalulah buat musyrikin ni orang tak beriman lah, orang tak beriman dengan Nabi Muhammad, orang kufur. Kalau munafik ni lain. Munafik ni kalau kita royak hangut, tapi dalam perut tak beriman. Itu sifat munafik. Adapun musyrikin ni kalau royak tu pakai selalu dah. Nampak selalu dah kata demo tu tak percaya. Pas lebih-lebih lagi tu royak hakimat ni kak. Pas 1400 tahun lebih dah ni. Dulu learning kalau royak kata dekat nak kiamat dunia nak hancur ni, orang kafir boleh jadi beriman, bukan beriman percaya. Dia mengaku boleh jadi. Tapi 1441 tahun dulu kalau kita kira hijrah kak, zaman tu kereta tak ada lagi, terosak pun tak ada lagi, apa ni alat-alat moden seperti hari ni tak ada lagi, terotak tak ada lagi. Dia menurut sedar lain, tapi kita duduk rumah ni boleh tengok. Kalau terosak lah ni enggak kecek boleh tengok tuai. Dulu tak ada lagi zaman sahabat. Alat-alat moden tak ada lagi. Tapi kalau berkecek buku kiamat, dia mau tak percaya selalu dah. Orang tak percaya, kafir musyrikin tak percaya 100%. Berkecek buku mati hidup balik semula pun tak percaya. Jumpa tengok cerita apa ni Isra' Mi'raj. Nabi naik ke langit, kita terima semayang, lepas turun mari. Kalau kita tengok ada setengah ulama dia kata kena banyaknya Nabi naik ke langit turun mari supaya dengan kalau orang tidur belakang dia tu kan. Kalau orang tidur lama belakang dia tu jadi panas sikit dah. Dari dia bangun kat panas tu tak ada habis lagi. Nak oyak kata banyaknya. Setara mana banyak tak tahulah tu. Bukan kata 4 je 5 je hak tu kita nak oyak tak leh. Tu khilaf di kalangan ulama banyak, ada setengah ulamanya apa ni separuh malam. Macam-macam lah situ. Nak oyak kata lepas pada Nabi turun mari di waktu subuh. Lepas pada subuh Nabi tak ada semaya lagi. Mari di Abu Jahal jumpa dengan Nabi duk mendengung. Muhammad, kena hari ni aku tengok air muka mu tak jadi suka supaya dengan semua. Nampak kriak, nampak mikir banyak, nak oyak tak mau royak. Jadi duk telekat apa tu supaya dengan orang nak royak gapo-gapo tapi tak berani nak royak. Duk mikir menengung sore. Abu Jahal tegur Nabi. Nabi kata ada. Aku ada nak royak. Cuba mu royak, nak royak gapo? Tak apa mu nak royak aku nak dengar. Tu tawaran Abu Jahal. Nabi kata semalam lah aku diangkat naik ke langit. Semalam aku pergi di Baitul Maqdis kata. Tak ada royak naik ke langit lagi. Pergi di Palestin semalam. Palestin dengan Bekah ni berapa kilo perjalanan dekat dengan sebulan lagi mari. Tapi Nabi pergi semalam. Nabi royak kata semalam aku pergi di Palestin dia kata.
Abu Jahal dengar lagu tu. Lalu itulah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak? Kalau lah aku nak wimu berkecek mu beroyak sendiri depan orang ramai. Nabi kata boleh, aku duk tunggu dah. Apa ni? Abu Jahal pun selalu buat pantah ke buat weti. Nabi naik berkecek atas pantah. Buat Nabi berkecek tu buat kafir musyrikin pakak bersorak, pakak pecah baju, lepas baju, pakak tepuk tangan, macam-macam lah. Nak oyak kata tak percayanya. Ni kafir musyrikin. Begitu juga cerita kiamat ni. Oyak pun tak percaya. Maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW. Tuhan kata gini, Muhammad, kalulah orang kafir musyrikin tanya kata bila kau berlaku kiamat, meroyak gini. Panak-panak tak apa dah, tak suruh kecek panggil pun tak jadi dengan orang kafir ni. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Kata oleh Muhammad, hanya berlaku kiamat tu 'inda rabbi, di sisi Tuhanku. Meroyak kata kiamat ni aku tak tahu. Malaikatnya Allah lah yang tahu. Orang lain tak siapa boleh tahu. Hingga sampai aku sendiri jadi rasul pun aku nak royak tak leh. Bila kau tarikh berlaku kiamat? Tepat berapa, tahun berapa, bulan yang ke berapa, nak royak tak leh. Malaikatnya Allah lah yang tahu. Ning Nabi jawab bukan turut hawa nafsu dak. In huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau dia berkecek gapo-gapo, dia berkecek dengan wahyu. Kalau bukan dari wahyu, tak berkecek. Ni. La yujalliha liwaqtiha illahu. Bila kau berlaku masa kiamat illahu, tak ada siapa boleh tahu malaikatnya Allah Taala. Jadi surah ni duduk di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-87. Dan di ayat lain pula Allah Taala katakan, la ta'tikum illa baghtah. Surah tu lah aja, surah Al-A'raf ayat yang ke dekat-dekat dengan 87 tu juga. La ta'tikum illa baghtah. Dan tak akan berlaku kiamat itu melainkan dengan terkejut. Terkejut. Kita orang beriman ni bukan tak terkejut. Sebut kata kiamat ni terkejut. Tapi terkejut kita orang beriman ni kita ada persiapan dah. Kita ada cedek dah barang. Kalau dia mau ajak pergi ke mana-mana dengan terkejut, kita ada barang ni yang lain. Supaya tak sah mari royak kita kata esok ni kita kena pergi dah ni. Terkejut tak? Jawabnya terkejut. Duk pahal kata minggu depan lagi. Habis tu tak ada bergaduh apa tu. Bagi ada belakang dah. Cuma ambil baju tak ada lipat lagi. Tak ada gosok lagi. Tak ada bagi tu ada cukup belakang dah. Dengan pasport, dengan duit nak bawa pergi. Tapi tak bergaduh dengan sebab tu pihak kata minggu depan lagi. Datang-datang tak sah royak kata esok dah kena pergi. Tak ada apa esok pun esok. Tapi terkejut lah sekaligus. Tapi terkejut pun serenok. Perkata tadi lah. Ada pun orang kafir ni apabila berlaku kiamat jadi terkejut selalu dah. Dengan tak suka. Besarnya berlaku kiamat ni hingga siapa? Malaikat atas langit. Di bumi. Pakat terkejut berlaku. Kerana besarnya berlaku kiamat ni. Kita tengok berlaku duk jadi apa huru-hara di atas muka bumi tu pun. Walaupun kita bukan duduk di tempat tu, tengok dalam terosak, tengok dalam terotak duk suluh mari. Tengok tu puasa serius tengok. Tu bukan kiamat lagi. Tengok gempa bumi. Bangunan utuh. Kalau tsunami juga dengan kereta-kereta hanyut je. Orang tak tahu kata mati kerana mati puluh-puluh ribu orang. Bangunan tu heret je sekali dengan air. Kita tengok tu berasa terkejut dah. Walau kita bukan duduk situ. Kita tengok gambar hak dia mau tunjuk mari tu pun terkejut dah. Apakah lagi berlaku kiamat ni? Bukan kata kita boleh tengok duk berlaku lain kita sini boleh tengok, bukan. Kiamat ni sutai dunia berlaku supaya berlaku di hari ni. Ni panggil kiamat dah lah ni. Duk jadi hari ni orang panggil tanah nak kiamat dah ni. Sutai dunia pakat huru-hara. Kedebel tak kedebel lebih tak kira dia Tuhan nak zahir azab dia
Tak ada siapa boleh sekat, tak ada siapa boleh tahan. Hingga siapa Amerika Syarikat sendiri di hari ni duk gelepar tak tahu kata nak ubat penyakit ni lagu mana, tak temu lagi ubat. Sebijak-bijak orang Amerika nombor 1 di dalam dunia cara perbuatan. Bangga diri kata dia ni boleh cari ubat dalam masa 2 minggu. Tu berkecek pe dia. Tekah tu duk riuh di China tu, di Wuhan tu. Mati beribu-ribu orang. Amerika kata kena, kalaulah berlaku di negeri dia boleh usaha cari ubat, buat ubat di dalam masa 2 minggu. Ni kecek apa lagu ni? Orang panggil bertengok kecek lagu ni. Pas 2 minggu. Okey. Hari ni sebulan hampir dengan 2 bulan dah. Amerika nak cari ubat tak boleh lagi. Boh kira kutik cari ubat ke luar negeri. Beli di India pun ada, beli di England pun ada. Kutik beli ubat luar negeri, mari campur dengan ubat dia buat sendiri, ubat untuk rakyat dia. Sampai ke 700,000 orang lebih orang kena penyakit ni. Mati tu 30,000 orang lebih di hari ni. Dekat nombor 1. Di segi orang kena penyakit dekat nombor 1, di segi orang mati pun dekat nombor 1 Amerika di hari ni. Pas jumlah tak ada berhenti-berhenti lagi. Sehari-sehari beribu orang mati. Dah ni nak ayat kata Tuhan nak zahir, kata dia ni lebih. Padahal hatta penyakit mari, penyakit tak nampak dengan mata halus sangat. Kalau kita tengok dengan mata tak nampak lah, kena tengok dengan alat. Tapi dia mau penuh dengan alat pun nak cari ubat tak boleh. Ni mensyakir kan? Tak ada kena mensyakir. Manusia ni dhaif. Manusia ni lemah. Manusia ni tak pandai, manusia ni tak bijak. Semua Allah Ta'ala lah yang pandainya. Yang mengaturnya. Tuhan lah. Sampai kita orang beriman ni kita kena sana Tuhan. Kita kena sana, kena menyana dengan Tuhan. Lagu mana menyana dengan Tuhan? Tuhan duduk belakang kita menyana gitu kan? Bukan. Menyana sini maknanya kita kena serahlah Tuhan. Jadi lagu ni takdir daripada Allah Ta'ala pada azali lagi. Itu dialah. Dah 2-3 dalil menunjuk kata hari kiamat ni akan berlaku, tapi bila ke hak tu kita nak jawab tak boleh. Malam ni amo tak mau jawab, siapa bila-bila pun tak mau jawab kata kiamat bila. Cuma nak royak tanda kiamat. Waktu hadis ni amo tak ada nak baca dah lah. Hadis menunjuk kata tanda nak kiamat tu tu banyak. Banyak hadis sakut paut dengan dekat-dekat nak kiamat. Banyak. Maka sebanyak-banyak hadis ada ayat tanda dekat nak kiamat ni di hari ni Allah Ta'ala zahir habis dah. Boleh nampak dengan mata sendiri dah di hari ni. Boleh tengok dah di hari ni. Walaupun tak berlaku depan mata kita pun kita boleh tengok di dalam berita. Kadang-kadang dalam kampung kita sendiri pun ada berlaku. Patu gapo kata alamat kiamat amo berasa pun tak ada nak baca malam ni, insya-Allah lah kita nak hubung lagi pada malam esok. Kita minta lah apa ni kalau boleh sama tara nak tidur hingga pada kita duk tengok muka lain, duk dengar muka lain, marilah kita pakat-pakat mendengar. Walaupun di hari ni masjid kita nak masuk tak boleh, nak pergi mengaji di masjid tak boleh, nak berimpun tak boleh beramai-ramai, tetapi alhamdulillah kita gunalah alat kita ni jadi ada faedah. Ngaji rumah tak ada apa. Ngaji rumah pun boleh. Ngaji ni mudah kalau kita nak sungguh. Bagi orang tak ambuh tu, tak ambuh sampai ke bila lah. Bagi orang nak hari ni boleh boleh mengaji lah hari ni. Maka kodan ni sajalah untuk malam ni tazkirah dan untuk amba sendiri dan sedang mendengar. Amba tak kenal siapa katik ni. Duk mano nama gapo amba tak kenal. Hak kenal pun ada. Hak tak kenal ni amba berasa pun banyak lagi. Kenal tak kenal pun samalah kita orang mukmin belaka. Kenal tak kenal pun samalah kita kena mati belaka. Kenal tak kenal pun samalah tempat kita nak gini sama aja. Amba sendiri pun sama aja. Amba dia mati esok kena bercara supaya dengan orang Islam bercara lah. Pak kita pun sama. Kalau kita orang Islam, orang mukmin dia mati esok kena bercara supaya dengan amba. Lagu mana?
kena semaya, kena kapal, kena tanin di kubur orang Islam. Nah, kalau mati kena bakar tu dak lah. Orang mati kena bakar mau berasa pun tak dengar mau kecek malam ni. Orang hok dengar mau berkecek malam ni mati kena tak kubur belakang ni. Habis tu kita kena sedar diri lah. Kata kita ni satu hari kena mati lepas tu jumpa dengan Tuhan. Apa? Cara kita nak jumpa dengan Tuhan ni kita nak buat persediaan dulu. Nak jadi bekal, nak jadi soalan. Sebab nak kat muka nanti nak tanya kita tu. Maka cukup dululah untuk malam ni, insya-Allah amba nak sambung lagi cara ehan ni. Kalau tak ada dengan puasa ni pun amba nak kecek pas-pas maya tarawih. Nak kecek. Tengok siapa habis boleh puasa. Kalau dah amba nak kecek siapa ke Zuhairnya Imam Mahdi. Tuhan apa ni hatta Zuhairnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, apa lagi dekat-dekat nak kiamat tu. Amba nak kecek habis. Kerana di hari ni amba berasa pun patut sekali lah kita kena dengar macam-macam ni untuk nak jadi kita ni berasa takut Tuhan. Nak kita ni berasa khabar kata. Kerana kita ni galak bukan apa dak galak dengan dunia. Galak dengan kesusahan. Tak ingat Tuhan. Walhal tekah kita susah ni lah kita kena banyak ingat Tuhan. Kita kena berapat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk malam ni sekadar ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.